Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan bab 7 iaitu keadilan asasi. Pengenalannya adalah prinsip keadilan asasi ini merupakan taraf minimum berkaitan dengan membuat keputusan adil yang dikenakan ke atas mana-mana orang atau badan yang ada tugas untuk bertindak secara kehakiman. Kaedah ini digunakan ke atas mahkamah-mahkamah mahkamah keadilan yang dikendalikan oleh hakim untuk membuat keputusan, tetapi kemudiannya telah digunakan ke atas mana-mana orang atau badan yang diberi kuasa separa kehakiman untuk membuat keputusan yang boleh menjejaskan hak atau kepentingan individu tertentu. Maksudnya di situ, diorang tidak bagi hak untuk membela diri, tidak mendengar pembelaan lah. Negara-negara yang mengamalkan dasar pentadbiran demokratik moden, termasuk Malaysia sendiri, melibatkan diri dalam kegiatan sosioekonomi rakyat menyebabkan bertambahnya kuasa kerajaan dari masa ke semasa. Pertambahan kuasa ini menyebabkan kuasa terlalu luas dan menyebabkan salah guna kuasa yang dibagi. Jadi kita kena pastikan perkara seperti itu tidak berlaku. Keadilan asasi ini diperkenalkan bagi memastikan agar pihak pentadbiran bertindak dengan betul dan menjamin agar hak atau harta individu tidak terjejas. Menurut Lord Esther, keadilan asasi ini bermaksud perasaan semula jadi dalam menentukan apa yang betul dan salah. Maksudnya di situ kita rasa benda tu betul, kita tegakkan benda yang betul. Dan benda yang salah kita bagi hukuman untuk benda yang salah lah. Di dalam undang-undang pentadbiran ini ada 2 peraturan asas yang membawa kepada prosedur yang adil, iaitu orang yang terjejas haknya ada hak untuk didengar. Maksudnya di situ orang yang terjejas haknya ada hak untuk didengar. Maksudnya kita berhak mendengar apa yang maksudnya di situ kita orang yang bersalah atau apa yang kesalahan orang tu, dia berhak untuk bersuara dan kita patut mendengar apa yang diorang ingin luahkan. Lepas tu yang kedua, orang yang membuat keputusan mestilah tidak bias atau pilih kasih. Kita sebagai siapa-siapa sajalah yang membuat keputusan tu hakim lah. Of course lah hakim kan. Dia mestilah bertindak adil dan tidak pilih kasih. Perkembangan penggunaan prinsip keadilan asasi secara umum. Menurut MP Chain, setiap kes hendaklah dilihat berdasarkan meritnya sendiri, memandangkan tidak ada mana-mana formula yang boleh digunakan untuk menentukan pemakaian kaedah ini dalam setiap keadaan. Terpulang kepada mahkamah untuk menentukan sesiapa yang teraniaya dan terjejas oleh tindakan pentadbiran berhak terhadap keadilan asasi atau tidak. Maksudnya di sini apa yang saya faham, tidak semua kesalahan itu boleh didengar boleh didengar alasan sama ada kita mendengar pesalah tu membela diri ataupun tidak. Maksudnya ada kesalahan yang boleh membela diri, ada kesalahan yang tidak dibenarkan untuk bersuara. Kalau di England pula, keadilan asasi hanya akan terpakai jika pentadbir melaksanakan kuasa separa kehakiman. Mahkamah kemudiannya telah mengembangkan skop dan konsep separa kehakiman
dengan mempelbagaikan fungsi dalam pentadbiran sebagai tindakan separa kehakiman bagi membolehkan pemakaian keadilan asasi diperluaskan kepada pihak-pihak yang terjejas hak mereka. Seterusnya, Mahkamah memperkenalkan konsep keadilan atau prosedur adil dalam perbicaraan atau prosiding pentadbiran bagi memudahkan lagi penerimaan pemakaian prinsip keadilan asasi tanpa perlu membezakan tindakan pentadbir sama ada mereka bertindak atas kuasa atau atas kuasa separa kehakiman seperti sebelumnya. Okey, baiklah, kita teruskan kepada kawan rakan saya iaitu pemakaian konsep keadilan asasi di England. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Zul Azrin bin Muksin, nombor metrik 266942. Okey, seterusnya saya akan membentangkan menerangkan tentang saya akan terangkan pemakaian konsep keadilan asasi di England. Pada mulanya, mahkamah di England telah mengambil sikap yang liberal terhadap pemakaian keadilan asasi. Prinsip serta kaedah berkaitan perbicaraan amat luas, iaitu sesiapa saja mempunyai tugas untuk membuat keputusan mestilah bertindak menurut prinsip yang terdapat dalam keadilan asasi. Seseorang yang ingin mendirikan rumah di London wajib supaya memberikan notis kepada pihak berkuasa tempatan dalam tempoh 7 hari sebelum mendirikan rumah. Kes Cooper lawan Wentworth Board of Works tahun 1863 14C B N S 180. Pihak penguasa tempatan telah merobohkan rumah Cooper kerana Cooper telah mendirikan rumah tanpa memberikan notis seperti yang telah diperuntukkan dalam statut. Tindakan merobohkan diambil tanpa memberikan Cooper hak untuk didengar. Seterusnya, kes Nakuda Ali lawan Jayaratni 1951 C 66. Pengawal lesen telah diberikan kuasa untuk membatalkan lesen sekiranya ada sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa penjual tersebut tidak layak untuk menjadi penjual lesen perayu. Dalam kes ini telah dibatalkan tanpa diberikan peluang perbicaraan untuk mendapatkan lesen bukannya hak seseorang tetapi merupakan satu pemberian hak untuk didengar adalah tidak perlu kerana ia tidak menjejaskan hak sesiapa. Mahkamah di England kini telah menggunakan konsep yang baru dalam pemakaian keadilan asasi, iaitu prinsip keadilan, fairness. Semua jenis kuasa pentadbiran, tidak kira sama ada kuasa separa kehakiman atau tidak, pentadbir dikehendaki untuk bertindak secara adil. Pandangan terbaru ini telah memperluaskan lagi konsep asas keadilan asasi, iaitu hak untuk didengar. Seterusnya, pemakaian konsep keadilan asasi di Malaysia. Mahkamah di Malaysia juga menerima pemakaian kaedah keadilan asasi secara liberal. Contoh kes Sim Yan Hu lawan Matu dan Daro District Council 1967 1 MLJ 71. Pemohon penjual barang-barang runcit menggunakan bot di sepanjang Sungai Sarawak. Pemohon telah diadu dan majlis daerah telah meminda lesen pemohon dengan hanya membenarkan dia berniaga di kawasan tertentu sahaja. Pindaan dilakukan tanpa terlebih dahulu memberi peluang untuk didengar kepada pemohon. Pemohon telah mencabar keputusan pihak majlis daerah dan mahkamah membatalkan pindaan tersebut. Salam sejahtera, nama saya Freddy Mauzus, nombor metrik 265917.
saya menyambung pembentangan rekan saya sebentar tadi. Poin yang seterusnya adalah prinsip-prinsip keadilan asasi. Prinsip-prinsip asas keadilan asasi terbagi kepada dua. Yang pertama, hak untuk didengar. Yang kedua, tidak pilih kasih. Hak untuk didengar terbagi kepada dua unsur, yaitu yang pertama, notis. Yang kedua, perbicaraan. Penerangan bagi notis adalah sebelum sebarang tindakan diambil terhadap seseorang individu, notis yang lengkap tentang kes yang dihadapi perlu disampaikan kepadanya. Ini bertujuan supaya individu tersebut tahu akan tuduhan yang dikenakan ke atasnya, dan beliau dapat bersedia dengan pembelaan. Yang kedua, sekiranya notis yang diberikan tidak lengkap atau tidak memadai, individu terbabit boleh membuat dakwaan menyatakan pihak pentadbir telah bertindak melanggar keadilan asasi. Tujuan pemberian notis. Tujuan pemberian notis supaya tertuduh tahu kesnya dengan jelas. Yang kedua, supaya tertuduh ada masa yang menusabah untuk menyediakan pembelaan. Penerangan bagi pembicaraan. Walaupun notis yang lengkap dan sempurna telah diberikan, tetapi jika sekiranya pembicaraan yang dikendalikan tidak adil, maka pihak yang berkuasa masih dikatakan melanggar prinsip-prinsip keadilan asasi. Perbicaraan secara adil atau menusabah. Yang pertama, orang yang mengadili sesuatu perbicaraan perlu dikemukakan semua maklumat atau keterangan yang akan digunakan dalam membuat keputusan. Yang kedua, semasa perbicaraan pihak berkuasa atau pentadbir perlu menerima semua keterangan yang dikemukakan oleh tertuduh. Yang ketiga, pihak berkuasa atau pentadbir yang terlibat mengadili perbicaraan hendaklah memberi peluang kepada tertuduh untuk menyangkal tuduhan yang dikenakan ke atas dirinya. Yang keempat, semasa perbicaraan, orang yang membuat keputusan perlu mendengar dari kedua-dua belah pihak. Seterusnya, pilih kasih base terbagi kepada tiga. Yang pertama, base keuangan, yaitu badan penghukum atau pengadil yang mengadil sesuatu pertelingkahan mempunyai kepentingan keuangan sama ada melibatkan jumlah duit yang besar ataupun kecil. Yang kedua, base diri, seseorang tidak boleh mengendali sesuatu perbicaraan yang melibatkan dirinya, keluarganya atau kawan-kawan terdekat. Yang ketiga, base polisi, seseorang yang terlibat dalam perbuatan sesuatu polisi sama ada secara langsung atau tidak, dia tidak layak untuk membuat keputusan atas masalah yang timbul akibat pelaksanaan polisi tersebut. Okey, terima kasih kepada rakan saya tadi. Saya akan menyambung pembentangan rakan saya tadi. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Yuzan bin Salimun. Nombor matrik 26668. Okey, bahagian pada saya adalah kesan ketidakpatuhan prinsip keadilan asasi. Di England, kes House Law LBC melawan Wickham GD Limited pada 1971, Chapter 2, Mahkamah mengatakan bahawa keputusan yang dibuat oleh tribunal dengan menafikan keadilan asasi adalah terbatal. Tetapi jika tidak ada orang yang berhak mencabar keputusan tersebut, maka keputusan tersebut akan terus kekal. Okey, kita dapat lihat di sini adalah hak asasi itu adalah hak untuk setiap individu. Maka mana-mana keputusan yang mengatasi ketidakadilan kepada hak individu asasi manusia akan terbatal. Di Malaysia, jika pentadbir bertindak melanggar keadilan asasi, maka keputusan itu adalah terbatal. Contoh dalam kes Suresh Singh Kanda dan juga kes Pang Motion, mahkamah dalam kedua-dua kes ini menetapkan bahawa pemecatan ke atas tertuduh adalah terbatal. Mahkamah sendiri belum mencapai satu prinsip keadilan asasi. Keputusan yang tetap dengan kesan kegagalan pentadbiran mematuhinya.
Maka di sini, di mana-mana juga kita berada, di Malaysia juga telah menunjukkan bahawa hak asasi adalah hak setiap manusia. Tiada mana-mana undang-undang yang boleh mengambil hak itu daripada sesiapa pun. Di sini terbuktilah sama ada di luar negara ataupun di dalam Malaysia sendiri, hak asasi itu diperjuangkan dan diberi keadilan yang sewajarnya. Kesimpulan pada bab ini adalah keadilan asasi merupakan satu aspek yang penting wujud dalam sistem undang-undang pentadbiran di Malaysia. Perkembangan prinsip keadilan asasi di Malaysia selari dengan perkembangan yang wujud di negara barat, khususnya di Britain. Pemakaian keadilan asasi kini lebih luas apabila prinsip legality expectation telah diambil kira bagi membolehkan seseorang individu memohon agar keadilan asasi diguna pakai dalam perbicaraan kes-kes mereka. Kandungannya boleh dijadikan garis panduan sekiranya seseorang diberi kuasa untuk membuat keputusan. Alasan dalam membuat keputusan boleh menggambarkan bahawa sesebuah negara mengamalkan prinsip pemerintahan yang baik dan adil terhadap rakyatnya. Bukan saja di Malaysia, malah di seluruh dunia juga. Seperti yang saya cakapkan tadi, hak asasi itu adalah hak setiap individu. Jadi kita tidak perlu risau tentang ketidakadilan ke atas hak asasi itu. Okey, sekian, terima kasih.